Hai, Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel saya. Sebenarnya dah lama dah kan saya tak upload video baru dekat channel saya kan, adalah sebab-sebab dia, antara dia disebabkan oleh pandemik yang melanda kita sekarang ni. Lepas tu banyaklah halangan-halangan yang lain. Dan sekarang ni pula musim tengkujuh, musim hujan dekat di pantai timur. So banyak tempat-tempat yang ditutup. So saya tak boleh nak pergi camping, pergi ambil gambar dekat dalam hutan, air terjun apa semua tak boleh. Nak pergi hiking. So macam-macam halangan lah yang membuatkan saya stop sekejap create content. Sebab tu saya tak upload video baru dekat channel YouTube saya. Tapi hari ni saya decide untuk create content yang macam cakap yang boleh dibuat dekat mana-mana kan. So sekarang ni saya berada dekat rumah je lah untuk buat video kali ni. So video kali ni adalah tentang mobile fotografi. Jadinya dalam video ni saya akan bercakap lah tentang apa itu mobile fotografi dan juga beza dia dengan fotografi yang secara tradisional yang menggunakan pro kamera tu kan, macam DSLR dan juga mirrorless. Lepas tu saya akan jawab dua soalan yang utama lah yang sering dipertanyakan, yang sering disoalkan tentang mobile fotografi. Alright, kita pergi dulu kepada perkara yang pertama, iaitu tentang perbezaan lah antara mobile fotografi dengan fotografi yang biasa kita buat dengan menggunakan kamera profesional macam DSLR, mirrorless apa semua tu kan. Secara orang cakap terang-terangan lah, dia punya perbezaan yang secara terang tu adalah dari segi dia punya hardware ataupun bentuk apa semua kan, dari segi fizikal dia lah. Smartphone tu kita boleh tahulah smartphone kita bentuk macam mana kan, dan kamera DSLR tu yang lebih besar, yang ada lens apa semua tu, itu adalah dia punya perbezaan yang ketara lah yang kita boleh nampak. Lepas tu proses kita guna kamera tu berbeza lah antara smartphone dengan kamera yang profesional. Perbezaan yang lain adalah apa lagi, dari segi software. Software pun berbeza antara smartphone dan juga kamera profesional. Kalau nak cakap dari segi software ni, saya rasa kamera smartphone lagi bagus lah dari segi software tu berbanding dengan kamera mirrorless ataupun kamera DSLR ataupun kamera profesional lah senang cerita. Sebab kamera profesional ni dia kebanyakannya software dia tak sebijak macam kamera smartphone, nama pun smartphone kan. Sebab kamera profesional ni kebanyakannya kita kena tahu apa yang kita nak buat untuk dapat hasil yang kita nak. So kita kena belajar betul-betul lah macam mana nak gunakan kamera tu untuk dapatkan hasil yang kita nak. Berbanding dengan kamera pada smartphone ni, dia bijak. Dia boleh buat gambar kita tu nampak cantik tanpa usaha yang terlalu banyak lah, tanpa perlu belajar dengan serius, dengan lebih mendalam kan. Tapi kalau nak jadi fotografer yang betul-betul bagus, yang boleh hasilkan gambar yang cantik, pastikanlah korang belajar dulu tentang fotografi tu. Barulah kita boleh tahu kenapa kamera smartphone kita tu boleh hasilkan gambar yang cantik macam tu kan. Disebabkan software dia buat macam mana semua tu kita boleh tahulah nanti. Itu adalah dari segi perbezaan dululah tentang kamera pada smartphone kita dan juga pada kamera yang lebih profesional. Kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu tentang kualiti. Adakah ianya mencukupi? Mencukupi dekat sini adalah bermaksud dari segi kualiti lah. Untuk jawab soalan ni, kita kena tanya dulu diri kita sebagai seorang fotografer yang ingin menggunakan alat tersebut untuk ambil gambar kan. Kita kena tanya diri kita, apa tujuan kita ambil gambar tu? Apa tujuan gambar tu diambil? Kan kita nak guna apa gambar tu? So kita kena tanya diri kita dulu, apa tujuan kita nak gunakan gambar tu. Sebab dari segi kualiti ni dia berubah, dia punya perspektif dia bergantung kepada tujuan kita nak ambil gambar tu kan. Kalau kita nak ambil gambar tu setakat for fun apa semua kan, bagi saya tak ada masalah lah untuk ambil gambar menggunakan apa-apa jenis kamera pun, termasuklah menggunakan kamera daripada smartphone. Sebagai contohnya, kalau kita nak gunakan gambar yang kita ambil tu untuk tujuan social media kan, nak post dekat Facebook, dekat Instagram, kita pergi travel, kita pergi jalan kan, ambil gambar tempat-tempat yang kita dah pergi tu, nak post dekat kita punya social media, kita nak post gambar-gambar family, gambar portrait, selfie, gambar makanan yang kita makan apa semua tu kan. Kalau setakat untuk tujuan macam tu, bagi saya kamera
smartphone tu, dia punya kualiti, dari segi kualiti dia lebih dari mencukupi untuk tujuan tu. Sebab dia kebanyakan orang yang tengok gambar kita post dekat Instagram, dekat Facebook apa semua tu kan, mereka tengok gambar kita tu pada smartphone diorang juga. Okay, pada smartphone kita tu, dia punya skrin tu kecil je. So kalau kita tengok gambar yang pada skrin yang kecil, kita tak boleh nak bezakan sangat dari segi kualiti antara gambar yang diambil melalui menggunakan smartphone ataupun kamera yang lebih profesional. So bagi saya tak ada benefit lah kita ambil gambar menggunakan kamera yang mahal-mahal setakat nak post dekat social media je kan. So tak ada masalah lah bagi saya kita ambil gambar menggunakan smartphone untuk tujuan fun-fun macam tu kan, untuk tujuan post dekat social media saja. Sebab gambar yang dihasilkan oleh kamera smartphone tu dah cantik lebih dari apa yang kita perlukan untuk tujuan-tujuan macam social media. Tapi kalau untuk tujuan profesional, macam job-job yang profesional, contohnya wedding fotografi, portrait fotografi, ataupun apa-apa jenis fotografi yang profesional lah, yang dibayar, yang bajet tinggi-tinggi kan, projek besar-besaran, bagi saya kamera pada smartphone tu tidak sesuai lah untuk digunakan untuk tugas-tugas macam tu. Kecuali memang di request lah oleh klien kita untuk gunakan smartphone saja sebab atas faktor bajet yang rendah. Kalau macam tu lain cerita lah kan. Tapi kalau untuk job-job yang profesional apa semua tu, memang bagi saya tak sesuai lah untuk kita gunakan smartphone. Sebab job-job yang profesional apa semua, yang bajet tinggi-tinggi, kita nak kena jadi profesional juga. Sebab kita nak kena deliver kita punya hasil artwork kita tu pada orang cakap highest quality yang kita boleh bagi lah pada klien kita kan. So untuk kita deliver artwork yang paling baik, paling bagus, paling berkualiti tinggi, kita kena gunakan gear yang yang sesuai lah, yang berpadanan dengan apa yang kita nak bagi dekat klien kita kan. So smartphone tak sesuai lah. Lebih bagus kita gunakan kamera-kamera yang lebih profesional, macam DSLR semua tu kan, mirrorless camera, untuk job-job yang lebih profesional. And then kamera yang profesional ni dia bukan saja akan berikan kualiti yang lebih bagus untuk job-job yang profesional, tapi dia juga akan bagi kita kontrol yang lebih bagus lah. Kontrol tu maksud saya dari segi kontrol kamera kita. Sebagai contohnya, kamera yang profesional ni kita dapat kontrol kamera kita tu secara manual dengan keseluruhan dia lah, bergantung kepada diri kita sebagai seorang fotografer. So kita boleh budget apa yang kita nak, kita boleh expect apa yang kita akan dapat daripada kamera tu. Berbanding dengan kamera smartphone ni, dia lebih bergantung kepada software untuk hasilkan gambar yang cantik. So dekat sini kadang-kadang kamera smartphone kita tu boleh jadikan gambar tu cantik, kadang-kadang bagi dia cantik tapi bagi kita tak cantik. Dia macam tak dapat nak hasilkan apa yang kita expect kita akan dapat. So untuk dapatkan kebolehan kontrol kamera yang lebih bagus lah, kita gunakan kamera yang profesional, yang di mana kita boleh kontrol secara keseluruhan kamera kita tu kan. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam industri perfilman lah, yang buat movie kan, diorang still lagi prefer gunakan kamera-kamera yang dikawal secara manual. Semua benda manual. Ini termasuklah exposure kan, dia punya white balance, dia punya focusing pun diorang fokus secara manual, tak ada autofocus. Walaupun kamera-kamera moden sekarang dah ada autofocus kan, macam Sony saya pun semua ada autofocus, tapi kamera-kamera diorang yang jauh lebih mahal still lagi gunakan kaedah manual focus. Lepas tu macam-macam benda lah, semua benda dikawal secara manual. So diorang tu dapat kontrol semua benda secara manual, dan hasil tu kita boleh expect lah macam mana yang kita akan dapat. Sebab tu diorang prefer cara tu, sebab kita boleh expect apa yang kita akan dapat. Berbanding dengan AI ni, kita tak boleh expect apa yang kita dapat. Kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak. So hasil dia tu tak konsisten. Jadinya bagi saya lah, dari segi untuk tujuan job-job profesional tak sesuai lah kalau kita gunakan kamera pada smartphone. So untuk dari segi kualiti ni, macam saya cakap mula-mula tadi lah, kita kena tanya dulu diri kita, apa tujuan gambar yang diambil tu, apa kita nak guna dengan gambar tu kan. Sebab kualiti, dari segi kualiti ni, dia bergantung kepada tujuan kita nak gunakan gambar tu. Kalau kita nak gunakan untuk, macam saya cakap tadi, social media, tak ada masalah untuk gunakan smartphone lebih daripada apa yang kita perlukan. Kalau untuk tujuan job
professional tak berapa sesuai lah bagi saya. Lebih bagus kalau kita gunakan kamera-kamera yang lebih profesional untuk tujuan-tujuan job yang profesional. Adakah gambar yang dihasilkan oleh kamera smartphone tu cukup cantik? Okey, kat sini sebelum saya teruskan tu, saya nak bagi tahu dulu, cantik dengan kualiti tinggi tu dia berbeza. Dia perkara yang cakap apa, macam bergantung antara satu sama lain, tapi dia dua perkara yang berbeza. Okey, kualiti yang tinggi tak semestinya gambar tu cantik. Okay, gambar yang cantik tak semestinya kena berkualiti tinggi. Okay, so dia macam ada persamaan lah dekat situ, tapi dia berbeza. Alright, untuk jawab soalan tu, adakah kamera smartphone boleh hasilkan gambar yang cantik? Bagi saya, boleh, tak ada masalah langsung. Sebab dia untuk kita hasilkan gambar yang cantik ni, dia tak bergantung kepada kita punya gear. Untuk hasilkan gambar yang cantik ni tak semestinya kita kena pakai gear yang mahal, yang besar, kan? Yang apa lagi, yang latest, yang high teknologi. Okay, kita tak semestinya perlukan gear-gear yang paling bagus lah untuk kita hasilkan gambar yang cantik. Sebab dia, untuk kita hasilkan gambar yang cantik ni, ada faktor-faktor lain yang lebih penting lah. Antara dia adalah composition kita punya lighting, kita punya teknik fotografi kita, kan ada banyak teknik dalam fotografi ni, contohnya macam slow shutter, kan. Lepas tu kita punya apa lagi, experience kita, kan. And then apa lagi, storytelling, kan. So perkara-perkara yang macam tu lah yang dapat menghasilkan gambar yang cantik. Dia bergantung kepada diri kita sebagai seorang fotografer untuk hasilkan gambar yang cantik, bukan pada gear tu. So untuk jawab soalan ni, jawapan saya ialah kamera smartphone boleh hasilkan gambar yang cantik. Alright, untuk buktikan dekat korang yang gambar daripada smartphone ni pun boleh hasilkan gambar yang cantik, saya ada ambil gambar beberapa minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, macam tu lah. Saya ada pergi ambil gambar, dan saya ambil gambar tu menggunakan smartphone saya, dan juga ada sekeping dua lah gambar yang saya ambil menggunakan kamera Sony saya, kan. So saya akan tunjuklah dekat korang gambar yang saya ambil menggunakan smartphone saya. So gambar yang pertama sekali, jap, mana smartphone tengah cas ni, jap, kita tunjuk. Saya cari dulu gambar yang saya ambil menggunakan smartphone saya. Okay, ini adalah gambar pertama yang saya ambil menggunakan smartphone, yang saya tunjukkan kat korang dekat skrin sekarang ni. Saya akan letak kat skrin ni lah. Okay, itu adalah gambar pertama yang saya ambil. So bagi saya gambar tu cantik lah. Apa lagi nak cakap, kan. Gambar tu memang bagi saya cukup cantik untuk tujuan Instagram. Okay, by the way, kalau korang nak tengok gambar-gambar yang saya dah ambil, kan, korang bolehlah check dekat Instagram saya. Saya akan letakkan link dekat bawah, dan juga link dekat link nama dekat video ni. Ada dua account Instagram, main account saya, lepas tu account kedua yang Dunia Adventure tu adalah untuk gambar-gambar yang saya ambil menggunakan smartphone. Okay, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, mana nak tunjuk? Okay, ni gambar yang ni. Okay, saya akan letak dekat skrin juga, korang boleh tengok gambar tu. Okay, gambar tu cantik juga, kan. Kalau tengok balik, tak ada masalah lah pada gambar tu, tak boleh nampak lah beza dia. Korang tak tahu saya ambil guna smartphone dia ataupun guna kamera profesional. Ada banyak lagi gambar yang saya ambil, saya nak tunjuk satu lagi, tapi tak ada pula dekat dalam phone ni, tapi saya akan letak je lah dekat skrin ni, kan. Okay, gambar tu, ni gambar satu lagi saya ambil, pun sama juga, cantik, tak ada masalah pun. Cumanya gambar yang ni, kalau saya tak bagi tahu korang, korang memang takkan tahulah gambar ni dia ambil menggunakan kamera Sony saya. Okay, so korang pun tak nampak beza sangat, kan. Bila saya tak bagi tahu, memang orang takkan tahulah kamera apa yang saya gunakan bila saya ambil gambar tu. So tu untuk membuktikan dekat korang lah, kamera yang ada pada smartphone kita ni pun boleh ambil gambar yang lawa. Okay, by the way, kamera yang saya gunakan, smartphone yang saya gunakan adalah smartphone cakap apa, mid range ataupun budget punya smartphone lah, Xiaomi Redmi Note 7. Okay, walaupun dia cakap ada 48 megapiksel kamera dia, tapi 48 megapiksel pada smartphone tak sama dengan 48 megapiksel pada kamera DSLR ataupun mirrorless. Okay, tapi still lagi cantik gambar yang dihasilkan. Okay, tak ada masalah.
So yang terakhir sekali, pendapat saya, bagi saya mobile fotografi ni adalah sangat-sangat bagus untuk masa sekarang dan juga di masa akan datang, sebab bila teknologi tu semakin maju, kamera-kamera smartphone pun akan jadi lebih bagus lah kan. Dan mobile fotografi ni sangat-sangat membantulah. Ianya dapat membantu saya untuk saya asah lagi skill saya dengan menggunakan apa yang saya ada saja, ataupun dengan menggunakan gear-gear yang tidak seberapa lah, senang cerita kan. So dia membuatkan saya rasa kalau saya tak ada kamera yang profesional pun, saya still lagi boleh ambil gambar dengan cantik dengan hanya menggunakan apa yang saya ada, dalam kes ni smartphone lah kan. Okay, itu sajalah dari saya untuk video kali ini. Kalau korang suka apa yang saya create, apa yang saya kongsikan ni, pastikan korang subscribe dekat channel saya, dan jangan lupa juga tekan butang like tu, sebab dia sangat-sangat membantu supaya algoritma YouTube ni recommendkan video saya ni dekat lebih ramai orang lah, supaya orang ramai boleh tengok, boleh dapat apa yang saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.